Bapak, abang asal mana bang? Asal Sabah. Asal Sabah? Sabah kat mana? Sabah. Kak Balung. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Saya harap kita semua ketika ini berada dalam keadaan sihat walafiat. Lebih-lebih lagi seluruh dunia ketika ini sedang berperang bersama-sama melawan COVID-19. Tapi sebelum itu, anda semua bersama saya Alai di channel All Alai TV. Umum mengetahui mengenai satu perkara yang menjadi viral ketika ini, iaitu apabila tersebar satu video seorang wartawan menemu ramah seorang pemuda, iaitu orang Sabah yang bernama ... Saya tak boleh kongsikan. Dan temu ramah itu adalah berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dalam video tersebut, pemuda itu tersasul menyebut negeri Sabah dengan bunyi Sabah. Video ini menjadi viral dan tersebar begitu cepat sekali, terutamanya di negeri Sabah. Apatah lagi, antara penyebar video ini adalah dari page ataupun blog yang terkenal di negeri Sabah yang mempunyai ramai pengikut. Itulah antara sebab mengapa ianya begitu cepat viral dan dengan rancak dimainkan dan dipusingkan di Facebook dan Instagram. Bermacam sindiran kita dengar, bermacam jenis ayat kita baca di laman sosial. Semua berkisar tentang pemuda tersebut dan perkataan Sabah. Kenapa saya membuat video ini? Kenapa saya bercerita tentang perkara ini? Kerana saya juga termasuk salah seorang yang sempat troll dan posting di Facebook saya, dan sejujurnya saya katakan itu adalah satu tindakan yang amat saya kesali. Apatah lagi, pemuda tersebut adalah adik kepada rakan persekolahan saya dahulu dan juga sepupu kepada kawan saya. Sejujurnya, saya bertanya kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua yang berada di luar sana. Adakah tindakan kita menyebarkan video ataupun membuat posting berbentuk troll kepada pemuda tersebut adalah satu perbuatan yang baik? Lapangkan hati, tepuk dada, tanya minda, dan jawapannya, ia adalah perbuatan yang tidak baik. Inilah yang disebut sebagai cyberbully. Persoalan yang ingin saya timbulkan, yang pertama, wajarkah kita menyalahkan pemuda tersebut? Jawapannya sudah tentu tidak wajar, kerana ianya bukan disengajakan. Dan kalau korang semua perasan dan melihat video yang tidak diedit, pemuda tersebut pada asalnya tersasul menyebut Sabah. Dan dengan pantas beliau membetulkan pada waktu itu juga. Jadi kenapa perlu dipersalahkan? Mungkin ada yang akan persoalkan, kenapa juga mau bercakap macam orang KL? Bro, orang nervous bro, orang nervous. Kena temu ramah tu bro. Bukan macam bercakap dengan kawan. Dan kalau korang perasan, pernah tak korang hadapi satu keadaan apabila saudara-saudari kita dari Semenanjung Malaysia berkata kepada kita, minta maaf, saya tak faham apa yang awak kata. Sedangkan kita menggunakan bahasa baku dengan ejaan dan sebutan yang betul dan jelas. Sebagai contoh, kita sebut saya dan mereka sebut saya. Jadi, dengan demikian, saya beranggapan pemuda tersebut berusaha untuk cuba bercakap dengan logat Semenanjung dengan harapan agar yang menemu ramah itu boleh faham apa yang dia perkatakan. Tapi malangnya, dia hanya tersasul sedikit. Persoalan yang kedua yang mungkin boleh membuka sedikit minda kita, iaitu salahkah jika orang Sabah yang berada di Semenanjung Malaysia cuba bercakap mengikut logat di sana? Mungkin ada akan kata, oh tak salah, kan kita berada di tempat orang, kenalah kita cuba sesuaikan diri. Ibarat masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Lepas tu mati kena makan harimau. Okey, saya timbulkan pula cabang dari persoalan yang kedua. Bagaimana pula jika orang Sabah
yang berada di Sabah cuba bercakap dengan logat Semenanjung, ataupun kita permudahkanlah, iaitu cuba bercakap menggunakan logat KL. Salahkah? Ya, saya tahu mentaliti orang Sabah begini. Mereka akan menyampah apabila berlaku keadaan seperti itu. Betul tak? Bagaimana pula saya tahu? Sebab saya orang Sabah. Saya tahulah. Dan antara yang akan kita dengar ialah menggunakan istilah seperti lupa diri, lupa tembuni, lupa asal usul, temberang, berlagak dan sebagainya. Okey, kita berfikiran begitu. Tapi cuba fikirkan sejenak. Kita bangga dan gembira apabila mendengar orang Semenanjung bercakap menggunakan logat kita. Kita puji mereka. Malah orang-orang Semenanjung yang mendengar orang Semenanjung bercakap menggunakan logat Sabah, mereka akan kagum. Mereka tidak menyampah. Mereka tidak memerli. Malah mereka suka apabila rakan-rakan mereka mampu menguasai logat Sabah dengan baik. Mereka boleh berfikiran begitu. Kenapa kita tidak boleh begitu ya? Bener juga ya. Persoalan yang ketiga. Sabah ini di Malaysia atau bukan di Malaysia? Sabah ini di Malaysia. Semenanjung Malaysia itu di Malaysia. Sarawak itu di Malaysia. Jadi, kenapa kita tidak boleh menggunakan berbagai jenis logat dari negeri-negeri lain di Malaysia? Kenapa perlu memerli? Terutamanya orang Sabah yang memerli orang Sabah bercakap dengan logat KL. Kita bercakap menggunakan logat apa sekalipun, kita tetap orang Malaysia, betul tak? Tapi yang pastinya, jangan cari penyakit kalau kita sesama orang Sabah bersembang bersama-sama dan ada yang menggunakan logat negeri lain. Itu namanya minta puji. Jadi daripada ketiga-tiga persoalan yang saya timbulkan ini, pemuda tersebut berada dalam kategori yang tidak salah. Tetapi kita yang salah kerana memerli dan memperlekehkannya. Kita adalah pembuli cyber. Suka atau tidak, itulah kita. Mungkin ada yang akan berkata, alah, relaxlah bro, kita gurau-gurau saja, bukan mau membuli pun. Yes, saya setuju. Saya pun berfikiran seperti begitu. Tetapi kita tidak melihat dari kacamata pemuda tersebut dan keluarganya. Bully cyber ni bro, boleh menyebabkan seseorang mengalami tekanan hidup. Bully cyber juga boleh menyebabkan seseorang takut untuk berdepan dengan masyarakat. Mungkin ada juga yang akan kata, takkanlah sampai begitu. Bro, kalau nak tahu bro, kerana video yang viral ini, ada ugutan dari luar sana yang ingin mencari pemuda tersebut, yang ingin jumpa dengan pemuda tersebut. Untuk apa? Korang fikirkanlah sendiri. Saya hanya boleh kata wallahu alam. Jadi sebelum mengakhiri video ini, saya memohon maaf kepada pemuda tersebut. Walaupun saya tidak memperlekehkannya, saya hanya menulis supaya suruh dia bersabar, kerana kalau sudah menjadi viral, memanglah akan tersebar dengan cepat. Tapi walau demikian, saya tetap anggap ia sebagai salah satu bentuk troll dan saya mesti mohon maaf. Jadi suka juga untuk saya memohon maaf bagi pihak semua orang yang ingin memohon maaf tapi tidak tahu bagaimana hendak sampaikan maaf tersebut. Saya tidak ingin berkongsi tentang hukum dan dosa kerana saya yakin semua juga tahu. Tapi apa yang saya bicarakan ini adalah tentang nilai kemanusiaan. Sampai kita jumpa lagi. Saya Alai. Assalamualaikum.